السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, dapat kita sama-sama berkumpul pada pagi yang mulia ni. Dan kita mohon pada Allah Azza wa Jalla supaya Allah Ta'ala berikan kepada kita rahmat dan juga barakah bila mana kita berada dan berkumpul dalam majlis yang mulia pada pagi ini, insya-Allah. Dan insya-Allah pada pagi ini saya ingin berkongsi kepada ahli jemaah yang dimuliakan sekalian satu petikan daripada kitab Fiqhul Akhlaq karangan Dr. Mustafa Al-Adawi hafizahullah ta'ala, yang mana dalam kitab ni dia sebut tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan akhlak. Tapi bila mana dia sebut Fiqhul Akhlaq, maknanya di situ ada benda yang kita kadang-kadang tersilap faham. Sebab bila mana kita sebut tentang akhlak, manusia akan faham ianya berkaitan dengan kelembutan ataupun santun satu orang tu. Okay. Dan bila mana manusia dia berada dalam keadaan yang agak tegang ataupun keadaan yang menunjukkan dia sedikit ada pendirian, maka pilihan yang dia buat itu akan dilihat sebagai kurang berakhlak. Jadi pada pagi ni saya nak bahas satu bab yang disebut oleh beliau hafizahullah ta'ala, iaitu bab manusia itu perlu membela diri saat bila mana ia dizalimi. Jadi bela diri ini sejauh manakah sudut pandang akhlak dan macam mana kita ingin memahami bela diri yang disebutkan dalam Islam tu. Okay. Jadi saya nak bacakan sikit apa yang disebutkan oleh beliau hafizahullah ta'ala dalam bab bela diri ni. Okay. Dia kata, walaka an tantasira nafsak biqadri mazlamatuk. Hendaklah kamu membela diri kamu dengan kadar kezaliman yang ditimpa kepada kamu. Okay. Walaysa ma'na akhdhi asy-syakhs haqqahu ahyanan biqadri mazlamatihi annahu zalimun linnas. Tidaklah satu orang tu bila mana dia mengambil haknya untuk dia bela diri dengan kadar kezaliman yang tertimpa kepadanya, maka dia dilihat sebagai orang yang kurang berakhlak ataupun dilihat sebagai orang yang zalim. Bal huwa muhiqqun, bahkan ia sebenarnya berhak untuk membela dirinya, idza lam yatajawuz, selama mana ianya tidak berlebihan, fi zulmi wal i'tida, dalam mengangkat kezaliman ataupun pembantaian, ataupun orang kata apa, satu pihak cuba ingin mengganggu gugat dia. Sebab tu kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut, la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Allah Ta'ala itu tidak sukakan perkataan-perkataan yang buruk keluar daripada mulut mana-mana orang, kecuali orang tu dizalimi. Okay. Maknanya secara umumnya
Manusia dia dilarang oleh Tuhan untuk keluarkan perkataan-perkataan yang buruk. Cacian, makian, kejian, benda tu dilarang. Okay. Kecuali Allah Ta'ala kata illa, istisna di situ, pengecualian, illa man zulim, kecuali orang yang dizalimi. Walaupun ayat ni dia berkaitan dengan tawanan-tawanan perang yang dilayani dengan cara yang tak baik, tapi bila mana kita berinteraksi dengan Al-Quran, Al-Quran itu disebutkan oleh para ulama al-ibratu bi'umumil lafaz. Kita faham apa yang tersurat dalam Al-Quran itu ialah dengan umum lafaznya, la bi khususis sabab, bukanlah dengan sebab-sebab yang khusus sahaja. Okay. Jadi walaupun ayat tu menceritakan tentang keadaan satu kumpulan manusia yang teraniaya daripada kalangan tawanan perang, tapi secara umumnya semua manusia ni dia boleh bela diri dia bila mana dia teraniaya ataupun dia dizalimi haknya. Okay. Jadi di sini penulis hafizahullah taala dia datangkan beberapa ayat untuk menyokong bab bela diri ni. Okay. Macam mana dan kadar takat mana manusia itu boleh membela dirinya. Okay. Allah Ta'ala sebut dalam surah Syura ayat yang ke-39 dan juga ayat yang ke-40. Allah Ta'ala kata walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun. Dan orang-orang yang bila mana mereka itu dikenakan tindasan, penindasan ke atasnya, hum yantasirun, mereka itu boleh membela diri. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, dan balasan buruk itu datang kerana perbuatan buruk yang telah dilakukan semisal dengannya. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang mengambil bahagian untuk memaafkan ataupun membiarkan penindasan yang berlaku pada dirinya, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla lebih lagi. Jadi daripada dua ayat ni Allah Ta'ala nak sebut pada kita bahawasanya boleh bila mana kita ni terkena kezaliman, kita membela diri kita. Dan bukanlah satu orang tu bila mana dia dizalimi, dia tidak memaafkan orang yang menzaliminya sehingga dia membela dirinya, bukanlah orang tu disebut sebagai orang yang akhlaknya kurang baik. Jadi satu orang bila mana dia dizalimi, bila mana dia disalah ertikan perkataannya ataupun disalah faham apa yang dia lakukan, dia berhak untuk membela dirinya. Okay. Jadi di sini dia datangkan satu hadis, okay, yang mana hadis ni diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Jadi hadis ni hadis yang sahih, diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, salah seorang daripada isteri Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Okay. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Dia kata laddadnahu fi maradihi faja'ala yushiru ilaina alla taludduni faqulna karahiyatal maridu liddawa. Apa maksud hadis ni? Maksud hadis ni kata Aisyah radhiyallahu anha, bila mana Nabi ini sakit, yang mana sakit Nabi itu menyebabkan dia wafat. Maknanya di hadis ni di akhir hayat Nabi. Nabi pada waktu ni dia dah sakit, sakit ni menyebabkan Nabi wafat. Okay. Maka kami para isteri Nabi ni bergili-gili jaga. Cuma Nabi duduk di rumah Aisyah. Jadi akan ada isteri hari ni, isteri ni, hari ni orang ni bergili-gili. Cuma pada waktu tu ialah giliran Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, laddadnahu fi maradihi. Kami telah memaksa Nabi. Perkataan lud di sini maksudnya suruh Nabi makan ubat ataupun minum ubat dengan cara yang sedikit memaksa. Sebab melihat kepada keadaan Nabi itu berat sakitnya. Okay. Faja'ala yushiru ilaina alla taludduni. Akan tetapi Nabi ni macam nak beri isyarat ataupun beri isyarat pada aku supaya jangan bagi ataupun jangan paksa makan ubat tu. Okay. Jadi kata Aisyah radhiyallahu anha, faqulna, kami semua isteri Nabi ni kata, karahiyatul maridu liddawa. Perbuatan tak mahu makan ubat Nabi ni, Nabi enggan, Nabi refuse, tak mahu makan ni, tak mahu disuapkan, diberikan ubat ni, ialah perbuatan biasa bagi orang yang sakit
dia tak tahan nak makan ubat, mungkin kerana rasa ubat tu terlalu pahit ataupun ubat tu tidak kena dengan lidahnya, jadi Nabi ni tolak, tak mahu. Okay. Jadi bila mana Aisyah radhiyallahu anha dan juga isteri lain berfikiran, berfahaman seperti itu, pada waktu tu Nabi ni dia tak larat, nak bercakap pun tak mampu. Okay. Dalam riwayat tu kata, falamma afaqa, bila mana Nabi SAW mulai sedar, maknanya Nabi dah lega sikit, dah kebah sikit, Nabi dah boleh bangun sikit, maka Nabi pun kata kepada isteri dia, alam anhakum an taludduni, bukankah aku telah melarang kamu supaya jangan paksa aku makan ubat? Jangan paksa aku makan ubat. Okay. Maka kata Aisyah dan juga isteri-isteri yang lain, kulna karahiyatul maridu lid-dawa. Maka jawab isteri Nabi dan lain-lain, dia kata, kami bagi juga kamu ya Rasulullah makan sebab kami tahu enggannya kamu makan ubat tu kerana perbuatan biasa. Orang-orang yang bila mana sakit, lidah dia tak berapa rasa dengan elok, maka dia tak mahu makan apa-apa ubat. Okay. Maka jawab Nabi. Nabi kata, la yabqa fil baiti ahadun illa ludda. Nabi kata, tidak ada satu orang yang berada dalam rumah ni yang telah melihat bagaimana aku dipaksa untuk minum ubat tu, melainkan satu masa nanti bila mana dia sakit, dia pun akan dipaksa macam aku kena juga. Kata-kata Nabi ni macam tak puas hati. Bentuk dia taklah doa. Isteri Nabi ni taklah sebahagian besarnya bila mana nak wafat, ada orang yang paksa bagi minum ubat. Tak. Okay. Cuma nak sebut sini ialah bab berkaitan dengan bela diri. Lalu kata Nabi, wa ana anzuru ilal Abbas, dan aku melihat dalam rumah ni satu orang saja yang tidak ada waktu aku dipaksa minum ubat tu, iaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib, bab saudara dia. Fa innahu lam yushhidukum, kerana dia tidak menyaksikan apa yang kamu buat. Okay. Sebab apa disebut Al-Abbas ini? Sebab Abbas inilah yang paling faham Nabi. Sebab tu kalau kita tengok peranan Abbas ataupun Abbas, pak saudara Nabi ni, ayah kepada Abdullah bin Abbas, dalam sirah kewafatan Nabi, dekat-dekat Nabi nak wafat ni, antara watak yang selalu ada dekat dengan Nabi ialah Abbas, selain daripada Aisyah, selain daripada Fatimah dan juga Ali bin Abi Talib. Sebab tu 3 hari sebelum Nabi wafat, Abbas ni antara orang yang hari-hari datang ziarah Nabi. 3 hari sebelum Nabi wafat, bila mana Abbas tengok muka Nabi, pada waktu tu yang duduk dekat dengan Nabi ialah Fatimah dan juga suami dia, iaitu Ali bin Abi Talib. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ini yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab dia Al-Bidayah wan Nihayah, dan lain-lain daripada kalangan para ulama sirah. Okay. Bila mana Abbas tengok muka Nabi pada waktu tu, Abbas pun kata pada Ali, wahai Ali, keluar sekejap, aku nak bercakap dengan kamu. Okay. Maka bila mana Ali keluar, dengan sebab dipanggil oleh Abbas, Abbas kata, wahai Ali, aku kenal setiap muka Quraisy ataupun muka Bani Hashim yang nak meninggal. Semua aku sempat tengok. Bermula daripada ayah Nabi sampailah yang ke atas-atas, sampai kepada tok wan dia, apa-apa semua aku sempat tengok. Dan aku kenal muka Bani Hashim yang sudah hampir pada kematian. Okay. Lalu dia kata, percayalah bahawasanya Rasulullah sudah dekat dengan kematian dia. Sebahagian riwayat kata, aku duk jangka paling kurang 3 ataupun 4 hari Nabi akan wafat. Ini bukan menujum. Ini ialah ilmu pemerhatian dia panggil. Dia bukan menujum. Dia macam sebahagian orang-orang tua kita, tengok budak baru lahir ke, budak kecil ke, sehari sebelum demam tu perasan muka dia merah. Perasan ada tanda-tanda demam. Bukan menujum. Bukan bagi tahu ni mesti demam. Lala esok memang demam. Itu bukan dukun apa semua, bukan. Itu pemerhatian. Benda yang sama. Dia panggil ilmu ni ialah ilmu, kalau kita guna istilah hari ni, ialah petua orang tua-tua. Dan tak semua petua ni betul. Ada petua-petua yang ada asasnya juga. Maknanya boleh diterima. Okay. Jadi bila mana Abbas bagi tahu macam tu, Ali pun kata, jadi apa yang aku nak kena buat? Maka kata Abbas, masuk dan tanya Rasulullah, siapa yang akan gantikan dia menjadi pemerintah di Madinah selepas pada kewafatannya. Maka kata Ali, aku tak akan tanya soalan tu sebab aku rasa soalan tu tak tepat untuk waktu ni.
Sebahagian riwayat kata aku tak akan tanya sebab aku tidak mahu tanggungjawab memerintah ini hanya di atas beban Bani Hashim sahaja. Tak mahu. Biarlah Nabi wafat dalam keadaan Nabi tidak mewasiatkan by name, nama. Jadi itu yang dilihat pada waktu tu. Lepas 3 hari lepas itu Nabi pun wafat. Sebab apa Nabi selalu sebut Abbas? Sebab Abbas ni yang paling tahu apa yang Nabi perlu dan apa yang Nabi tak perlu. Dia kenal Nabi. Sebab tu Abbas dia tak doakan. Nabi tak doakan Abbas. Nabi kata, semua yang ada dalam rumah ni yang telah paksa aku minum ubat tadi, semuanya akan dipaksa. Satu masa nanti akan dipaksa. Kata-kata Nabi ni bukan doa. Hanya emosi Nabi sikit. Nabi tak puas hati orang paksa dia minum ubat. Maknanya bukanlah Nabi tu tak mahu berubat dan tidak mahu minum ubat. Cuma Nabi tak suka orang bagi dos tu banyak sangat dan orang bagilah keadaan Nabi ni tak bersedia. Ada sikit perasaan tak puas hati. Okay. Jadi daripada hadis ni, pengarang hafizahullah ta'ala, dia menunjukkan kepada kita bahawasanya seorang manusia bila mana dia rasa dia tak perlu ataupun dia disuruh buat pada benda yang dia tak faham dan kenapa dia kena buat, dan dia rasa tak ada manfaat benda yang dia kena buat tu, maka dia boleh mempertahankan haknya. Dia boleh mempertahankan haknya. Sebab tu kalau tengok dalam hadis doa, antara doa yang Nabi ajar pada kita, bahkan doa ni pun diselit pada zikir pagi dan zikir petang, iaitu yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dalam riwayat Ibn Hibban, Nabi SAW mengajarkan kepada kita beberapa doa. Antara doanya ialah Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Beberapa perkara Nabi sebut dalam doa tu. Antaranya, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada sifat lemah dan malas, al-ajzi wal kasal. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, dan aku berlindung kepadamu daripada sifat pengecut dan juga bakhil. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal, dan aku berlindung kepadamu daripada dililit hutang dan juga ditekan oleh sebahagian orang. Qahrir rijal ni maksudnya dikuasai oleh orang. Perkataan qahrir rijal ni kalau kita tengok, ianya luas. Qahrir rijal ni maksudnya ada satu orang yang ditekan oleh setengah pihak sehingga dia tidak boleh berpendirian. Sebab agama kita mengajar satu orang tu dia perlu ada pendirian dalam apa yang dia nak buat. Dia tidak boleh menjadi orang yang buat satu benda dia ikut orang. Sebab tu agama Islam inilah agama yang menekankan satu orang bila mana dia pilih keputusan itu, dia berhak untuk meneliti hujah-hujah yang menyebabkan dia boleh pilih keputusan tu. Macam keadaan yang berlaku sekarang ni, satu orang dia perlu ada ketetapan apa yang dia faham dengan isu yang berlaku hari ni. Contoh, walaupun isu ni agak panas, nak vaksin tak nak vaksin? Okay. Nak vaksin tak nak vaksin? Okay. Tak nak vaksin. Okay. Warga Mah tak nak vaksin. Okay. Dia isu ni kalau kita tengok, ada orang dia nak vaksin dan dia tak nak vaksin. Okay. Orang yang nak vaksin, dia melihat pada hujah-hujah dia. Kenapa dia nak vaksin? Dan kalau kita tengok, pihak kerajaan pun dia ada sediakan forum cerita tentang benda ni. Sama ada dari segi orang agama cerita hukum, orang yang dalam bidang perubatan cerita baik dan buruknya. Maknanya benda tu disebut. Okay. Jadi setiap orang dia berhak mendengar. Saya nak sebut sini, satu orang sebelum dia pilih, dia ada capaian untuk kenapa dia pilih tu. Dia tak boleh tanya buat random macam tu je. Sebab apa tak mau? Sebab ramai tak mau. Dia sepatutnya dia kena ada evidence yang lagi kuat. Saya bukan nak ajak orang suruh setuju semua ataupun suruh tolak semua. Cuma setiap pilihan yang kita buat tu, kita ada hujah yang terbaik. Kenapa saya tidak mahu? Ataupun kenapa saya mahu? Okay. Sebab itu bahagian daripada bela diri. Dan kalau orang tu tak mahu, kita tak boleh paksa. Dan Islam membenarkan pihak untuk membela diri dia. Untuk dia bela diri dia. Sebab kita akan faham, bela diri ni hanya pada bab kehakiman ataupun perundangan. Sebenarnya bela diri ni lebih luas lagi dalam Islam. Satu orang dia tak mahu buat ataupun dia buat benda tu,
Bila mana orang melihat, kenapa buat? Orang persoal, kenapa saya buat benda ni? Kenapa dia buat benda tu? Benda tu ataupun keadaan seperti itu, ia menunjukkan pada kita adanya ruang dalam agama ni, satu orang dia boleh bela diri dia. Dia boleh bela diri dia. Sebab tu pilihan-pilihan yang dibuat oleh manusia, dia tidak boleh bergantung kepada ikut-ikut orang. Sebab agama kita ni, hatta dalam bab tauhid pun, kita tidak diajar untuk beriman dengan secara ikutan. Satu orang tu dia perlu bela. Kenapa saya percaya benda ni? Sama cerita dia bela kuat tak kuat, gagah tak gagah tu cerita nombor dua. Okey. Cuma cerita nak sebut pada kita, satu orang bila mana dia kena something, dia nak bela diri, itu tak salah. Sebab tu dalam agama ada yang namanya qisas. Qisas ni maksudnya kita akan ambil hukuman yang setimpal dengan sebab apa yang dah kita kena. Okey. Sebab tu Quran sebut al-udhuna bil-udhuni was-sinna bis-sinni wal-juruha qisas. Telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan setiap luka itu ada qisas. Maknanya telinga, kalau kita buat ke orang, kena cedera bahagian telinga, dari segi hukumnya kita layak dicederakan balik oleh orang tu. Cuma dia akan bahas lah, kita cederakan orang tu sengaja ke, tak sengaja ke, menyerupai sengaja ke. Cuma saya nak sebut sini lah poinnya, satu orang tu dia bela diri. Hatta dalam bab akademik sekalipun, hatta dalam bab ilmu sekalipun, bila mana ada satu orang, dia mengeluarkan pandangan yang agak janggal, dikeluarkan oleh sebahagian orang. Orang tak pernah dengar apa yang dia sebut. Okay. Pertama, kita kena beri hak untuk dia bela diri. Sebelum daripada kita buat rumusan yang dia pegang tu betul ataupun tak betul. Sebab orang melihat bela diri ni mungkin pada ilmu bela diri macam silat saja kot, tapi dia bukan. Dia lebih luas. Okay. Sebab kalau kita tengok, bela diri ni kadang-kadang dia menyebabkan orang tu waktu dia bela diri dia sedikit beremosi. Macam Nabi. Nabi waktu mana isteri Nabi ni bagi suruh pada dia untuk minum ubat, dia buat isyarat tak mahu, tapi waktu tu dia separuh-separuh, sedar tak sedar. Bila mana dia sedar, dia kata alam anhakum an taludduni alla taludduni, bukankah aku telah larang kamu jangan paksa aku minum ubat? Suara tu agak sikit tinggi, tapi dia tidak salah. Dia tidak salah. Sebab tu saya sebut di peringkat awal tadi, di awal-awal kuliah, sebahagian orang kita dia nampak akhlak ni pada kelembutan, cara bercakap. Kalau akhlak pada lembut semata-mata, itu bukan kefahaman yang menyeluruh tentang akhlak. Antara bentuk akhlak juga ialah dia perlu ada bela diri. Sebab tu satu orang bila mana dia tak mahu orang bagi dia satu jawatan ke, satu kedudukan ke, satu tugasan ke yang dia rasa dia berat untuk dia ambil, dia boleh dan dia berhak mengatakan saya tak mampu. Tapi ada orang dia paksa lagi, ambillah tugas ni ataupun tolonglah buat kerja ni. Dia pun kata saya tak mampu. Lepas tu dia sebut tak mampu dia tu kat mana, apa dia punya evidence ataupun dia punya alasan dengan sebab dia tak mampu. Dan kadang-kadang dia tinggi sikit suara, tiba-tiba bila mana dia sebut dia tu tak mampu dan dia dah naikkan tone suara dia tu sikit, lepas tu orang yang bagi tugas tu akan kata apalah tak mampu, siapa nak marah-marah kita. Dia bukan isu marah, isu bela diri sebenarnya. Sebab tu antara sikap yang kurang baik, dia tak mampu dia ambil. Bila dia ambil, dia tak mampu, akhirnya dia pergi bercakap pada orang lain pula. Dia kata apa dia tu bagi aku tugas, aku tak mampu. Tapi dia tu sendiri tak pandai bela diri waktu dia terima benda tu. Sebab tu Islam dia ada bab ni, walaupun kita nampak agak sedikit tegang, tapi sebenarnya dia menutup pintu kata korang kok belakang sebenarnya. Satu orang bila mana dia dah bela diri dia tak ada isu dah dia nak kata pada orang tu ataupun nak umpat balik, dia dah selesai dengan orang tu situ. Okay. Tapi dengan sebab dia mungkin nak bermujamalah, mungkin kadang-kadang nak play safe apa semua, kadang-kadang dia guna kaedah ambillah juga walaupun hati berat. Dia tak pilih untuk bela diri. Ini keadaan yang salah. Tapi bila mana dia dah rasa tertekan, dah berat sangat dengan benda yang dia dapat tu, akhirnya dia pergi bawa cerita pada orang lain dan akhirnya keburukan tu makin besar dan makin besar. Sebab tu ini bab yang kita tengok. Biasa kita bahas akhlak ni, biasa orang bahas akhlak, cakap elok-elok, jangan tinggi suara. Itu pun akhlak. Okay. Antara akhlak juga ialah membela diri. Satu orang tu dia perlu bela diri dia. Saya nak bawakan satu lagi hadis. Yang mana hadis ni diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha juga, hadis tentang pertelingkahan antara isteri-isteri Nabi. Okay.
Kita tengok hadis ni. Hadis ni kata akhrajal Imam Muslim fi sahihihi min hadithi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat. Telah dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim daripada hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, arsala azwajan Nabiy sallallahu alaihi wasallam Fatimah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, satu hari isteri-isteri Nabi ini telah menghantar anak Nabi bernama Fatimah binta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak perempuan Rasulullah, ila Rasulillah, kepada Rasulullah. Hantar Nabi pergi jumpa Nabi. Di mana? Di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Fasta'dhanat alaihi wa huwa muttaji' ma'i fi mirati. Dalam hadis ni kata, bila mana dia sampai rumah aku, iaitu Fatimah sampai rumah Aisyah, ketuk pintu minta izin nak masuk, dan pada waktu tu kata Aisyah, Rasulullah bersama denganku dalam selimut yang tebal. Selimut yang tebal ni jangan kita faham mata kati saja. Waktu hadis ni ataupun latar hadis ni diriwayatkan, waktu ni musim dingin di Madinah. Dan kebiasaan orang-orang yang berada di negara yang musim sejuk ni, kebanyakan hari-hari kalau duduk dalam rumah ni, dia orang akan duduk dalam pakaian yang tebal. Mirti ni maksudnya pakaian yang tebal. Tapi kebahagiaan akan terjemah selimut. Sebenarnya dia satu pakaian ataupun satu jubah yang besar yang dibuat daripada bulu yang tebal untuk memanaskan badan. Okay. Jadi Nabi duduk sekali dengan aku dalam pakaian tu. Okay. Fa'udhina laha. Lalu diberi izin kepada Aisyah radhiyallahu anha, kepada Fatimah untuk masuk jumpa Nabi. Faqalat. Lalu kata Aisyah, anak Nabi kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna azwajaka arsalani ilaika yas'alannaka al-adlu fi ibnati Abi Quhafah. Wahai Rasulullah, isteri-isteri kamu, iaitu mak tiri dia lah, mak tiri Fatimah ni, telah menghantar aku untuk tanya kamu isu keadilan layanan kamu terhadap isteri-isteri yang lain berbanding anak perempuan kepada Ibnu Abi Quhafah, iaitu anak Abu Bakar ni lah. Okay, iaitu Aisyah dalam bahasa yang lebih jelasnya. Okay. Jadi datang Fatimah ni jumpa Nabi untuk bawa pengaduan daripada isteri-isteri Nabi yang ramai supaya jelaskan sikit tentang isu keadilan layanan ni. Okay. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ana sakitah. Lalu kata Aisyah, dan aku pada waktu tu diam. Aku tak kata apa-apa. Qalat, lalu berkata, faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu berkatalah Rasulullah kepada anak perempuannya iaitu Fatimah yang datang membawa pengaduan mak-mak tiri dia yang lain, ai bunayyah, wahai anak perempuan tu, kata Nabi, alasta tuhibbina ma uhibbu, bukankah kamu suka terhadap apa yang aku suka? Faqalat bala, maka berkata Fatimah, bahkan aku suka. Okay. Jadi kata-kata Nabi ni dia orang kata apa, umum. Nabi kata, wahai Fatimah, bukankah kamu suka apa yang aku suka? Maka Fatimah kata bala. Maka kata Nabi, fa ahibbi hadhihi, dan fa uhibbu hadhihi, dan aku ni sukakan macam ni, keadaan yang aku suka. Okay. Lalu Fatimah pun faham, maknanya isu yang dibangkitkan oleh mak-mak dia tu ialah isu emosi, bukan isu keadilan pun. Cuma dengan sebab emosi tak stabil sehingga dia tak dapat lihat keadilan tu dengan betul. Jadi Nabi sendiri dah beritahu, sebenarnya aku dah bersikap dengan adil pun, tak ada isu pun. Cuma yang bangkitkan isu ni mungkin sebab ada sebahagian orang rasa dia macam disisihkan oleh Nabi. Sebenarnya dia tak disisihkan pun. Okay. Maka kata Aisyah, riwayat hadis ni, dia kata, qalat faqamat Fatimah hina sami'at dhalika min Rasulillah. Maka Fatimah pun bangun ketika mana dia mendengar perkataan tu daripada Nabi. Maka dia pun faraja'at ila azwajin Nabi, dia pun balik jumpa kepada isteri-isteri Nabi, mak-mak dia yang lain.
dia pun beritahu tentang apa yang Nabi sebut. Maka kata, wabilladzi qala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku telah sebutkan kepada mereka semua ni apa yang telah disebutkan oleh Nabi ketika mana Nabi beritahu Fatimah. Maknanya Fatimah bagi tahu, aku sebut semua. Aku sebut semua. Okay. Lalu kata Fatimah, ma naraka aghnaitu anna min syai'in. Maka kata isteri-isteri Nabi, kata Fatimah, aku berlepas diri daripada apa yang kamu lakukan dan kamu kena bincang lah. Maknanya sama mak-mak tiri ni kena bincang siapa yang nak bawa kes ni. Jadi dia sebagai anak Nabi, dia pergi jumpa Nabi, dia rasa apa yang Nabi buat pada Aisyah dan juga mak-mak tiri dia yang lain, okey, tak ada masalah. Walaupun dia perempuan, tapi dia anak, dia bukan isteri Nabi. Okey. Maka kata isteri Nabi yang lain, kata mak-mak dia, kita tak boleh guna dah Fatimah, kita kena guna orang lain pula. Kita hantar yang kedua. Okey. Jadi hantar yang kedua, saya ringkaskan sini, hantar yang kedua pilih Zainab. Zainab binti Jahsh. Salah seorang isteri Nabi, hantar Zainab binti Jahsh. Bila mana dihantar Zainab binti Jahsh, dihantar Zainab ni, Zainab pun sebut benda yang sama depan Nabi. Dia minta izin pergi rumah Aisyah, minta izin. Nabi pun pada waktu tu berada dengan Aisyah, duduk dalam selimut yang tebal sekali. Maka Zainab pun kata, Zainab kata kepada Nabi SAW tentang isu keadilan ni. Maknanya Zainab persoalkan, suara dia ialah suara mewakili semua isteri yang lain. Wahiyallati kanat tasamini. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ni cerita dia, bila mana dia Zainab tu datang rumah Aisyah, Zainab cakap bersemuka dengan Nabi. Maknanya muka Zainab menghadap muka Nabi. Okay. Bila mana Zainab kata, ya Rasulullah, aku datang ni mewakili suara ramai-ramai untuk minta penjelasan isu keadilan layanan. Maka Nabi pun pergi ke sudut lain dalam rumah Aisyah. Nabi tak jawab. Okay. Waktu Nabi berpaling ke arah lain, Zainab ni dia bersemuka pula dengan Aisyah pada waktu tu. Okay. Bila mana Zainab bersemuka dengan Aisyah, kata Aisyah, tasamini. Dia buat apa? Istilah kita ini, dia tonyek muka depan madu dia. Dia buat muka. Dia tak tinggi suara takut Nabi marah. Dia buat expression muka macam nak ajak gaduh. Okay. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, dia kata, walam ara imra'atan qat, dan aku tidak melihat perempuan yang sangat kuat nak berbalah dengan aku hari ini melainkan dia. Sedangkan Zainab ni dalam riwayat sebut, kenapa dipilih Zainab? Sebab Zainab lah paling mirip dengan Aisyah. Kata perawi kata, sebab apa tak pilih yang lain? Sebab dari segi ilmu memang tak boleh lawan Aisyah paling tinggi. Dari segi cantik, dari segi salat, dari segi takwa, dari segi puasa. Jadi nak cari orang yang akan berdebat ni, kena cari orang yang paling kurang, kalau tak ada yang sama level, paling kurang yang hampir sama level. Hantar Zainab. Tapi bila mana bercakap isu emosi, dia tak boleh tahan. Dia nampak Nabi paling, dia tonyek muka kat kawan ni. Dia tak angkat suara, dia tonyek muka. Dia buat. Jadi Zainab buat macam tu, Aisyah radhiyallahu anha dia jadi geram. Akhirnya dia keluarkan suara, dia kata, ma'araka, apa yang aku lihat daripada kamu ni? Apa benda yang kamu tak puas hati sekarang ni? Pada waktu tu, kata Aisyah, saat aku keluarkan suara, aku perasan Nabi dah dengar suara aku. Nabi dah perasan. Kami berdua ni, Zainab dengan Aisyah ni, sudah ada problem dah dua orang. Okay. Tapi Nabi buat tak tahu. Nabi urus. Nabi macam bungkus barang. Macam Nabi nak siap, nak pergi ke rumah isteri yang lain pula. Okay. Maknanya, beza jawapan Nabi dengan Fatimah tadi lain. Zainab Nabi tak jawab. Sebab Nabi tahu, Nabi berurusan dengan isteri. Tadi Nabi berurusan dengan anak. Anak boleh ada kuasa veto sikit. Isteri ada kuasa veto juga. Tapi kuasa veto tak boleh dijelaskan dengan cara yang lauk macam Nabi guna pada Fatimah. Okay. Jadi, bila mana Aisyah radhiyallahu anha buat macam tu, Nabi biarkan. Okay. Lepas daripada tu makin tinggi suara. Dan akhirnya, Nabi pun keluar pada rumah, Nabi ajak Zainab keluar. Lepas tu, isteri-isteri yang lain ataupun orang-orang lain pun macam dengar. Di luar rumah tu orang lain macam dengar. Apa Nabi kata? Nabi kata kepada orang lain dan juga pada Zainab,
innaha ibnatu Abi Bakrin. Itulah anak Abu Bakar. Nabi tak kata biar ke dia. Lagi tak habis marah, biar dia bercakap seorang. Nabi tak kata. Nabi kata itulah anak pada Abu Bakar yang suka bela diri dia. Bila mana dia rasa dia ada jawapan terhadap apa yang orang tak puas hati tu, dia ada jawapan. Dia ada jawapan. Kenapa Nabi lebihkan dia? Dia ada jawapan. Nabi biarkan dia jawab. Dan Nabi tak menangkan Zainab, Nabi tak menangkan Aisyah juga. Okey. Cuma nak sebut sini ialah satu orang bila mana ada isu dia boleh angkat. Dan Nabi tak kata pada Aisyah radhiyallahu anha inilah seburuk-buruk akhlak. Nabi tak kata. Tapi Nabi kata itulah anak perempuan kepada Abu Bakar. Maknanya nak sebut pada kita wanita di zaman Nabi, wanita di zaman awal, mereka nak bela diri ni, mereka boleh bela diri dia. Tidak seperti mana zaman jahiliyah, kalau mereka dianiaya, mereka pilih untuk diam. Itu bukan seperti mana yang ada pada zaman Islam. Maknanya nak sebut pada kita bahawasanya Islam itu membuka ruang untuk satu orang tu bela diri secara umumnya. Mana-mana orang dalam agama ni dia boleh bela diri. Saya nak sebut sini, satu orang bila mana dia bela diri, dia akan sikit tinggi suara. Dia akan sikit tinggi suara. Sebab tu bila mana dalam isu akademik pun, kalau kita nak bela diri ataupun nak bela pendapat, nak tegakkan hujah, kita tak boleh. Sebab tu hakim ke, pengacara ke, debat apa sekali pun, okay, bila mana orang tu sedang dalam position berhujah, yang dilihat hujah, tidak dilihat muka dan suara waktu berhujah. Sebab tu ada orang bila mana berlaku debat ke apa, dia akan tengok yang seorang ni muka lembut, okey, baik dia ni lah pada yang ni. Walaupun hujah yang muka lembut tu tak ketahuan hala pun hujah dia. Okey. Jadi itu benda yang kita salah faham hakikatnya. Itu benda yang sepatutnya kita kena sedar. Yang dilihat hujah. Bukan kita lihat muka dia putih sikit, yang ni hujah kuat pun muka tak apa nak cerah mana, suara pun tinggi. Bukan itu. Itu benda yang benar. Sebab tu kalau tengok dalam isu ni, ini benda yang kita faham. Bab bela diri. Dan ini juga bahagian pada akhlak. Kadang-kadang orang kita dia silap faham. Yang manakah akhlak yang betul, yang manakah akhlak yang tak betul. Bela diri pun akhlak. Sebab tu doa Nabi tu jangan jadi pengecut. Jangan jadi orang yang ditekan oleh satu-satu orang. Kita berhak untuk berpendirian. Kita berhak untuk bersuara. Tapi bersuaralah dengan cara yang baik, dengan hujah yang mantap. Jangan guna hujah yang kelaut. Jangan guna hujah yang tak ketahuan hala. Cuma nak beritahu, intonasi orang yang membela diri, kebiasaannya tinggi. Hatta Nabi sendiri, waktu dia bela diri dia, kita boleh bayang kalau orang yang belajar bahasa Arab, dia akan faham perkataan Nabi itu sedikit beremosi dan sedikit tinggi. Alam anhakum antaludduni. Bukankah aku dah bagi tahu jangan paksa aku minum, kenapa suruh aku minum? Okay. Cara tu ialah cara bela diri, dan satu orang tu dia berhak untuk membuat benda tu. Dan dia nak tutup pintu supaya orang tak bercakap belakang. Kalaulah Nabi ni, sebab dalam hadis tu Nabi marahkan Aisyah yang bagi, orang kata apa, bagi paksa Nabi minum. Kalau Nabi minum juga, lepas tu datang isteri lain, Nabi mengadu pada isteri tu. Nabi kata, yang sebelum kamu ni Aisyah jaga aku. Aisyah tadi dia paksa aku minum punya teruk, tapi aku malah nak lawan aku minum juga. Jadi dia pun bawa cerita tu ke lain, dia tak selesai, benda tu tak selesai. Benda tu akan jadi cakap-cakap, intishar, berita yang tak elok tersebar luas. Kesalahan orang tu pun dia tak tahu. Sepatutnya dia jangan paksa. Sebab sebahagian orang dia tak bela diri ni, dia akan menyebabkan orang yang buat salah dia rasa tak salah. Itu benda dia. Sebab tu Islam ni dia tengok pada banyak sudut, dia tak tengok satu dua sudut saja. Okey. Jadi itulah sedikit sebanyak kita punya perkongsian pada pagi ni. Saya nak baca satu dua perkara tu sajalah. Okey. Dan dalil-dalil yang dah kita sebut tadi. Jadi rasanya kita berpada situ je lah kot. Jadi sebelum pada kita tutup, mungkin ada soalan yang nak ditanya. Mana-mana yang nak bertanya, kalau ada. Tak. Si Nabi tu yang hantar tengok jadi juru cakap jumpa Rasulullah tu, sebab Rasulullah dia kasih lebih pada Aisyah. Ya, betul. Sebab Aisyah lah wanita pertama anak dia yang kahwin. Ya, betul. Dan orang yang
Nabi sayang selepas pada Aisyah ialah Fatimah. Sebab tu isteri Nabi dipilih Fatimah. Sebab mungkin lembut sikit lah kalau hantar Fatimah tu. Takut-takut Nabi kata okey lepas ni aku bagi 2 hari seorang. Tak. Rupanya Nabi jawab lagu lain. Cuma nak sebutnya pemilihan orang tu itu antara cara yang tepat jugalah. Tapi secara umumnya bila mana guna kaedah orang yang, sebab orang bila mana dia nak dapatkan sesuatu, dia akan hantar orang yang paling rapat dengan orang tu. Contoh kita nak minta something, kita dah rasa orang yang kita nak minta tu hubungan kita tak sekuat dan kata-kata kita tak mampu mencairkan dia. Kita kena pilih orang yang dekat dengan dia. Tapi kadang-kadang hantar orang yang dekat tak cair juga. Sebab dia ada stand dia itu sendiri. Okay. Cuma saya nak sebut pilihan itu tepat lah. Pilihan itu tepat. Dan itu saya nak sebutnya Nabi tu dia adil dalam menilai. Dia tidaklah tengok Fatimah yang datang, rupa-rupanya dia orang guna kabel Fatimah, aku lemah kabel Fatimah. Tak. Nabi tetap berpendirian lagi pada waktu tu. Nabi tetap melihat ini bab berkaitan dengan masalah, bukan masalah aku sayang ni lebih ataupun aku kurang ni. Maksudnya Nabi benarkan satu orang tu dengan haknya, dan Nabi benarkan satu orang tu dia bela hak dia. Wallahu a'lam. Jadi rasanya setakat tu ialah kot kita punya perkongsian pada pagi ni. Moga Allah Taala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.